Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa kabar antum semua? Ana mengharapkan antum sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, dimudahkan segala urusan harian dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini insya-Allah ana akan membicarakan berkenaan dengan suratul Fatihah dan cara membacanya dan mengenal pasti kesilapan yang sering kali kita lakukan di dalam membacanya. Mengapa anda memilih surah Al-Fatihah? Sebab surah Al-Fatihah ini merupakan ruknan min arkanis salah, iaitu satu rukun daripada rukun-rukun solat. Ya. Sekiranya kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan cara yang tidak betul, makanya solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebab solat inilah merupakan tiang agama dan solat merupakan perkara yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan, sekiranya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita akan mulakan dengan basmalah. Apa itu basmalah? Basmalah itu adalah, ikut sama-sama anda bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Inilah basmalah. Kesilapan yang sering kali dilakukan dalam membacakan basmalah adalah, okay, yang pertama, ba berbaris kasrah bertemu dengan sin berbaris sukun. Bunyinya bis. Sebut betul-betul. Bismillah. Okey. Dan kebanyakan ataupun kebiasaan orang ramai dia membacakan dengan bismillah ataupun bismillah. Sinnya tidak berapa jelas. Jadi kita kena jelaskan sinnya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillah. Okay. Ini kesilapan yang pertama. Hir kat sini, sebutan ra kat sini, ha bulat bertemu dengan ra, bertemu dengan ra kat sini. Ini dibaca dengan tafkhim ataupun dibaca dengan tebal. Ra tebal berbeza dengan ra nipis. Ra tebal kita kena munculkan mulut dan getaran itu tidak banyak. Hir. Itu bunyi ra tebal. Adapun ra yang nipis, getaran dia banyak. Ri, nampak? Ri, fikri.
Itu ra nipis. Ra tebal, ar, hir. Dia punya getaran dia tak banyak dan muncung hiru. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Okey. Ni kesilapan yang seterusnya. Ma kat sini, mim kat sini bukan sebutannya ma, tak. Ma itu sebutan bagi lahjah Melayu. Tapi lahjah yang sebetulnya adalah me, iaitu dengan mulutnya terbuka. Me. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau ma kita sebut itu maksudnya mim tu bersifat tebal. Ma, tak salah. Kita kena sebut me. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ar-Rahim. Ini ra dekat sini pun bersifat tebal ataupun tafkhim. Ar-Rahim. Okey. Him ni di hujung kalimat ini adalah hukum tajuk bagi apa, tuan-tuan dan puan-puan? Itu hukum adalah hukum mad arid lisukun. Kita boleh baca 2, 4 ataupun 6. Okey. Bagi mad arid lisukun ini yang anda perhatikan atau yang sering kita lakukan kesilapan adalah kita bila baca ayat pertama ini kita baca dengan 2, maka semua ayat kedua pun bila ada mad arid lisukun kita kena baca 2. Ni alamin, ar-rahim, ad-din. Okey, kita kena baca 2. Kita tak boleh baca atas 2, ar-rahim 2, lepas tu alamin 6, lepas tu ar-rahim ni 4, tak boleh. Kita hidup pun ada undang-undang, ada peraturan. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning bersedia. Jadi begitu juga dalam hukum tajwid. Bila mad arid lisukun yang pertama kita dah baca 2, maka kita kena seterusnya kena baca 2. Tapi bagi Ana suka baca 4. Sebab apa Ana suka baca 4? Sebab nafas Ana tak panjang. Ana baca 4. Tapi kalau yang nafas panjang macam qori yang suara merdu, bacalah dengan 6. Sebaik-baik bacaan bagi mad arid lisukun. Okey. Seterusnya ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Kesalahan yang sering kali kita lakukan dalam membacakan ayat yang pertama adalah yang pertama ini. Alhamdu. Okey. Masyarakat ataupun kita seringkali membaca dengan ala. Bila kita baca dengan ala, itu seolah-olah ada qalqalah di situ. Tapi hakikatnya tak ada qalqalah. Lam ni bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah apa, tuan-tuan dan puan-puan? Qaf, ta, ba, jim dan dal. Lam ni bukan huruf qalqalah. Lam ni huruf lembut. Boleh jadi lembut, boleh jadi sebaliknya. Okey. Nampak? Dia bukan ala. Bukan ala, tapi Alhamdu. Okey. Seterusnya bagi dal. Dal ni, sebutan dal yang sebenar dia bukan dal. Bukan dal tapi dal. Lembut je, dal. Cuba tuan-tuan dan puan-puan sebut dal untuk dodol. Dal untuk dodol.
Alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillahi. 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 Okey. Allah ini, lafzul jalalah ini, kita kena baca dengan nada yang meninggikan. Sebab apa? Sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu maha berkuasa dan maha perkasa dan maha tinggi lagi daripada segala-galanya. Okey. Alhamdulillah. Ana teringat ketika mana ana baca ataupun belajar dengan seorang syekh namanya Syekh Wa'il hafizallah taala. Dia kata kalau menyebut atau membaca lafzul jalalah ini, kita kena baca dengan nada yang seolah-olah menggambarkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu maha perkasa dan maha berkuasa, iaitu maha tinggi. Alhamdulillahi. Dua harakat. Alhamdulillahi. Okey. Seterusnya dengan Rabbi. Rabbi. Okey. Ra, ba. Ba kat sini ada tasydid. Ba kat sini ada tasydid. Bila ada tasydid, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tekan. Rabbi. Rabbi. Jangan malu, jangan segan. Kita baca dengan jelas, iaitu Rabbi. Tekan sebab ada tasydid. Alhamdulillahi Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Seterusnya Alamin. Rabbil Alamin. Okey. Rabbil Ain kat sini. Okey. Bagi sebutan Rabbil Alamin, kita seringkali keliru berkenaan dengan cara menyebut Ain. Ain ini bukan alif, tapi ramai daripada masyarakat kita menyebut Rabbil Alamin. Alamin itu salah. Yang sebenarnya adalah Rabbil Nampak? Huruf alif sebutannya A. Ain nampak dekat. Nampak serupa tapi berbeza. Rabbil Alamin. Dibaca dengan dua harakat. Lamin ini mad arid li sukun. Kalau kita atas tadi kita baca dua, maka yang seterusnya kita baca dua. Rabbil Alamin. Okey. Seterusnya ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ra kat sini baca dengan tebal. Ra ini kat sini dibaca dengan tebal. Ra kat sini dibaca dengan tebal sebab apa? Sebab berbaris atas sebelumnya. Kena baca dengan tebal. Bila baca dengan tebal, kena mulut tu kena dimuncungkan. Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahman. Okey. Seterusnya bagi mim. Okey. Mim kat sini, mim bukan sebutannya, bukan kita sebut dengan ma. Ma itu macam seolah-olah tebal bagi mim tu. Tapi perkataan yang sebenarnya adalah me. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ar-Rahman. Nampak ha pun nipis. Ar-Rahman. Ma tu dibaca dengan terbuka mulut. Ma. Bukan mama. Kalau mama tu macam sifat peribadi mak tu macam garang kan. Tapi kalau terlembut dia.
Meme. Ya. Okey, makanya kita baca dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Ni macam biasalah. Ra ni baca dengan tafkhim. Tafkhim baca dengan tebal, dan Ar-Rahim ha nipis. Yang mim Ar-Rahim ini mad arid li sukun. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca daripada awal bismillah tadi, Ar-Rahim ni baca dengan dua, maka Alamin dua, Ar-Rahim dua, dan seterusnya hingga akhir surah Al-Fatihah. Okay. Seterusnya ayat yang ketiga daripada suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Bukan ma tapi me. Bukan ma tapi me. Dua harakat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey. Yang ni yaumi ni biasalah. Okey, ad-din kita kena tekan betul-betul sebab ada tasydid. Jangan malu, jangan segan, kita baca dengan jelas hukum tasydid ni supaya terkeluar betul dia punya makhraj hurufnya. Ad-din. Okey, Maliki Yaumiddin. Dal ni macam saya tadi kata, dal ni dal Melayu bunyi dal, tapi dal Arab bunyi dal. Dal Arab bunyi dal untuk dodol. Kalau dal Melayu dal. So kita kena baca dengan dal bunyi Arab. Ad-din. Okey. Okey, ayat yang seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Seterusnya, kesilapan yang sering kali kita lakukan adalah yang pertama, iya. Okey. Ana masih ingat lagi. Dulu masa ana belajar peringkat permulaan belajar Fatihah ni dengan seorang ustaz namanya Ustaz Hambali. Ustaz Hambali, dia alim kabir. Imam Masjid Asy-Syarif Imam Masjid Asy-Syarif di Meru Kelang. Okey. Untuk ana belajar sebutan iya ni ana ambil masa lebih daripada sebulan. Okay. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah iya. Ramai daripada kita menyebutkan iya. Iya. Salah ya. Sebab iya ni huruf lembut. Maksud dia macam ni. Iya, nampak? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Seterusnya, na'budu. Dia bukan na'budu, tapi na'budu. Okey. Dia ada lenggok sikit. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dal ni macam biasalah. Na'budu, bukan na'budu. Na'budu. Dal tu dal untuk dodol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Macam biasalah. Nasta'in, kena jelas hurufnya. Sin, nasta'in. Nasta'in kena ada keluar seolah-olah nasta'in. Mad alif li sukun. Mad alif li sukun ni kalau atas dah baca dua, bawah pun kena baca dua. Kalau atas daripada awal basmalah tu baca dengan empat,
Seterusnya kena baca 4. Kena ikut turutan. Dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk ni kena jelaskan. Ha berbeza dengan ha. Ha lembut. Kalau ha tu dia garang sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, seterusnya as-sira. Dia bukan as-sira. Okey, orang ramai atau masyarakat kita seringkali menyebutkan dengan as-sira. Sad berbeza dengan sin. Sin sad. Sin sad. Sin sad. As-sira. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Seterusnya al-mustaqim. Al-mustaqim. Qaf ni. Ini pun seringkali kita lupa ataupun kita abaikan sebutan yang betul. Qaf. Qaqiqu. 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 Qaf berbeza dengan kaf. Ka, iyaka lembut. Qaf tebal. Qaqiqu. Al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, untuk seterusnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Untuk ayat ini, ayat yang terakhir dalam surah Fatihah. Siratal. Okey, sirata. Kena jelas ya. Ta ini berbeza dengan ta. Kalau ta nipis ta, terbuka ta. Kalau ta tebal ta. Sirata. Okey. Siratal ladzi zal. Zal. Ini zal ini berbeza dengan zai. Zal, nampak? Zal itu lembut. Zal. Kalau zai itu dia kalau zal hujung lidah. Kalau zai seolah-olah kita zai. Dia zal hujung lidah, lidah terkeluar. Zal. Kalau allazi kalau zai lidah tak terkeluar. Okey. Siratal ladzina an'amta. Okey. Ini pun seringkali berlaku kesilapan di dalam bacaan. An'amta. Ta ni bukan ta. Okey. Ta. Macam ni tuan-tuan dan puan-puan? Ta. Dia macam kita senyum. Ta. Kalau ta, sirata. Okey. Sirata. An'amta. Nampak ya? Ta. Okey. Alaihim. Berbeza dengan alif. Bukan alaihim, tapi alaihim. Ghairin. Gha ni huruf tebal. Gha. Ghairil maghdu. Okey.
Mar ni kita baca dengan mer. Mer. Dia bukan mer. Tak. Dia ada roh khawah, iaitu kita lepaskan. Kita jangan tahan suara. Kalau kita tahan jadi mer. Dia mau. Ghariru mau. Ghariru bau. Mau. Ghairil bukan ghairil jadi nipis. Gha ni huruf tebal. Ghairil gha huruf tebal. Ri ni nipis sebab apa? Sebab ra itu berbaris bawah kasrah. Ghairil maghdu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, seterusnya alaihim wala. La ni mulut terbuka, bukan wala. Kalau wala jadi tebal. Jadi wala. Lam ni nipis tapi dimasuk dengan dhad. Dia terus jadi, dia seolah-olah lam tu nipisnya hanya seketika. Bukan walad, tak. Okey, macam mana kita nak sebut dhad ni? Sebutan dhad ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dhad ini insan yang paling sempurna sebutan dhad ini hanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi seperti Nabi tak boleh. Tetapi kita nak hampir sempurna sebutan dhadnya, kita kena usaha ke arah itu. Okey, walad. Macam mana walad? Lidah itu kita kena menempel di gigi geraham belah atas. Waladdallin. Okey, dha kat sini mad apa tuan-tuan dan puan-puan? Mad lazim. Kena baca dengan sittah harakat. Kena baca dengan 6 harakat. Waladdallin. Al ini nampak ada tasydid. Waladdallin. Okey, dia tak boleh baca dengan waladdallin. Tak. Ni ada tasydid kat sini. Ini dipanggil di dalam hukum tajwid dipanggil nabr. Kena ada tekan sikit lam tu tapi tak terlampau tekan dan tidak jelas lamnya. Waladdallin. Okey. Al ni macam biasa, ini adalah hukum bagi mad arid lisukun. Okey, kita ulang semula. Daripada sini. Ana rasa yang sebutan yang paling sukar untuk kita sebutkan adalah bermula daripada ra. Ini secara pengalaman ana yang sukar disebutkan adalah daripada sini ra. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak? Ghairil maghdubi muncul tuan-tuan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi yang ana lupa, dhad ini berbeza dengan dal. Dal untuk dodol, tapi dhad. Nampak? Dal, dhad. Dan orang ataupun masyarakat kita seringkali membaca dengan walad. Sebutan tidak tepat, maksud pun tidak tepat. Kalau walad di dalam bahasa Arab memberi maksud anak.
Sedangkan maksud yang sebenar adalah waladdallin, iaitu tidak berada di dalam golongan yang sesat. Nampak? Anak dengan golongan sesat, tidak berada dalam golongan sesat. Nampak? Maksud pun berbeza, sebutan pun berbeza. Jadi kita kena sebut betul-betul waladdallin. Ini ada nabar, iaitu ada sebutan lam tasydid dan seterusnya. Hukum bagi mad arid lis sukun. Okay. Waladdallin. Okey, sebut betul-betul supaya Fatihah kita baca dengan betul dan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, cukup setakat ini dahulu untuk hari ini. Ya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri anak sendiri. Dan insya-Allah jika umur yang panjang Allah Taala beri pada anak, kita akan berjumpa lagi di video ataupun di episod akan datang dengan pengisian-pengisian yang lebih menarik, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.